telah dijalankan untuk kegunaan dalam penyusunan dan penyediaan carta nautika, carta batimetrik, kerja-kerja pembinaan jeti dan juga penyertaan pelabuhan. Kini kegunaannya lebih meluas dengan berkembangnya kerja-kerja cari gali minyak dan juga gas asli di offshore. Perbezaannya yang ketara adalah pada teknik-teknik dan peralatan yang digunakan dan benda yang diukur. Sebagai contoh, kerja-kerja hidrografi ini kita lebih familiar ataupun dengar mengenai kehadiran juru ukur di atas laut. Apa yang dimaksudkan dengan kerja-kerja cari gali minyak, di mana mereka akan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk mendapat kedalaman dalam laut dan juga mengeksplor apa yang ada dalam dasar laut. Eco sounder merupakan alat sonar yang digunakan untuk mendapatkan kedalaman air dengan menghantar gelombang bunyi ke dalam air. Selalunya eco sounder ini didatangkan dengan transducer. Eco sounder ni basically kita gunakan untuk mendapatkan kedalaman bathymetry bagi suatu badan air lah. So, yang ini adalah alat yang melibatkan kerja-kerja pengukuran hidrografi. Ini adalah khas digunakan untuk mendapatkan kedalaman air. Kita terdapat dua jenis eco sounder, iaitu single beam dengan multi beam. Apa beza single beam dengan multi beam ni? Single beam adalah satu alat eco sounder yang akan memancarkan satu gelombang bunyi pada setiap masa pada satu kawasan tersebut. Sebagai contoh, ada kapal ni menggunakan sistem single beam. Dia akan memancarkan satu gelombang bunyi dan akan dipantulkan semula ke kapal. Ini pada receiver lah. Berbeza dengan multi beam, bila kita pasang multi beam, eco sounder ni dia akan memancarkan satu swath yang banyak, means satu beam itu mengandungi pelbagai ping dalam satu line. Berbeza dengan single beam, dia hanya memancarkan satu saja. Kalau multi beam, dia akan hantar banyak signal. Dan signal-signal ini akan dipantulkan semula kepada kapal dengan ciri-ciri bathymetry yang telah dicerap. So, frekuensi yang rendah digunakan untuk kawasan yang dalam dan frekuensi tinggi dilakukan untuk kawasan yang cetek ataupun kawasan pantai. Alat yang seterusnya ialah side scan sonar ataupun SSS. Alat yang digunakan menggunakan konsep imbasan image di dalam dasar laut di kawasan laut dalam. Kita panggil dia sebagai mosaic image. SSS ni berkeupayaan untuk mendapatkan image bila kita berada di kawasan dalam ataupun di kawasan yang cetek. Kita akan lakukan dia bersama dengan multi beam. Bila multi beam ni kita lakukan untuk mendapatkan ukuran bathymetry ataupun kedalaman, SSS ni pula dia akan dilakukan atau digerakkan sekali untuk mendapatkan image pada kawasan tersebut. Ia digunakan dengan pelbagai tujuan, termasuklah penciptaan carta nautika, pengesanan dan mengenal pasti objek di dasar laut dan juga bentuk bathymetry. Ia juga digunakan untuk mengesas seperihan kapal yang berbahaya ataupun kedudukan sebenar paip-paip minyak yang disusut di dalam dasar laut. So, erti kata lain, SSS ni digunakan untuk mendapatkan image bagi kawasan tersebut. Image dasar laut kawasan tersebut. So, yang seterusnya ialah remotely operated vehicle. Ini ROV. Ia membolehkan kita untuk mencerap atau mengkaji dasar laut tanpa berada sendiri di dalam laut tersebut. Robot ini akan dikawal oleh pemandu atau pilot di atas kapal dengan menggunakan controller ataupun joystick. Ia akan disediakan dengan beberapa wayar dan kabel yang disambungkan pada unit ini dan akan memberikan sumber elektrik kepada jentera ini secara live stream. Means ia sama seperti drone, tapi ia dilakukan ataupun dia digunakan di dalam laut. Kebanyakan ROV dilengkapi sekurang-kurangnya kamera dan lampu supaya video dan gambar di dalam dasar laut dapat dihantar kepada pirate secara langsung. Selain itu, ada juga tambahan peralatan seperti cutting arm, water samplers dan juga alatan yang dapat memberi bacaan parameter yang lain seperti ketepatan air dan juga suhu untuk dibawa informasinya ke atas kapal. Alat ini, kalau kita flashback in the past 6 years, pada 2014 kejadian MH370, di mana kejadian ini adalah kejadian yang sangat mendukacitakan. Tapi dengan approach ROV ni, apa yang saya nak sampaikan ialah
ROV ni mereka gunakan untuk menjejaki bakal-bakal kapal ini di kawasan yang besar, seperti mereka lakukan di kawasan Laut India. Di samping menggunakan multi-beam dan side scan sonar, mereka juga menggunakan ROV untuk mencari bakal-bakal kapal itu untuk dijejak.